Ramai yang lupa ni. Ha. Ha, Okey, ramai jadi rupanya kita lupa. sesi Ha. Zul 2 sampai 4. Lepas tu malam ni ada lagi. Ada malam ni pukul kejap Dua itulah sampai ramai dah. empat dan satu lagi. Saya pun baru tengok jadual orang post dekat saya. Satu lagi pukul 6. 6 sampai Satu lagi 8. pukul. Sebab kita Betul. ada sesi FB bersama Imran dan Itulah. special Dia malam ni Zatul kan? Kita ada special malam ni. malam ni special sebab ada 2 orang guest. Nak tahu siapa Hmm. boleh join malam ni lah pukul 9. Okay, jadi first session ni kita nak tanya Zul dulu apa yang Zul nak kongsikan dalam sesi pertama Zul. Kejap lagi. Okey, tadi waktu sesi Asia tadi awal tadi kita seperti dijangka RBNZ menaikkan kadar polisi kepada 0.25 daripada 0.1. Ini semua dah dijangka dalam pasaran dan saya dah awal pagi orang duk mesej sebab tu saya duk sibuk layan mesej orang tadi Zatul. Dan sampai tu tertengok kalender, saya ada sesi jam 2. Kenapa New Zealand dollar jatuh sedangkan polisi dia naik? Cerita dia, kalau siapa yang ikut kita punya sesi ni, RBNZ dijangka naik kadar faedah tu dalam Forex Factory pun dah letak, dalam kalender dekat XM pun dah letak, dia dijangka akan naikkan kadar faedah. Kalau kita ni tahu, dekat bank tu dah 2-3 bulan dah tahu, dia orang dah trade into benda tu. The thing is bahasa dia, adakah dia akan naikkan kadar faedah, lepas tu dia naikkan lagi, tu sebenarnya. Dan apa yang RBNZ kata, dia naik kadar faedah dan dia akan lihat balik kepada polisi dia dan bertindak sekiranya perlu, sebab kita ada peningkatan kes COVID-19 ni Zatul. Sebabnya kalau monetary policy diketatkan dan pada masa yang sama ekonomi jatuh, itu boleh menyebabkan RBNZ tarik handbrake balik dan revert balik kepada polisi yang lebih akomodatif. Jadi itu yang berlaku pada sesi Asia. Kita ada China yang masih bercuti tetapi tumpuan kembali kepada sektor hartanah dia. Kita ada Evergrande, cerita Evergrande ni keluar balik. Kita ada cerita mengenai a few company property yang dekat China juga mula menghadapi masalah untuk membayar hutang piutang ni Zatul. Tu antaranya lah. Thank Ramai you dulu. Zul. Ramai pula. Nasib baik tengok Telegram tadi. Itulah sebab itulah. Sebab tu guna dia. Nasib baik Itulah ada jadual. guna follow kita punya Betul. Telegram. Kalau tak nanti confused sebab dia tukar-tukar. Alright. Apa ni kejap. Saya pun sebab Santi tadi up dia punya kalender baru saja 2-3 minit tadi. Saya pun tengok saya jam 2. Saya ingat jam 5 Zatul. Kejap kita baca sikit. Mungkin Zul kena break sekejap 2.30 ni. Apa-apa kita update dekat Zul kejap lagi. Okey. Okey, tak apa. Kita serahkan dulu dekat Zul lah kalau Zul dah sedia. Okey, silakan. Okey, silakan Zul. Okey, thank you Dato'. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Zul Razak dalam sesi pertama. Hari ini saya ingat hari ini saya akan ada 2 sesi penuh, 2 jam. Tapi seperti Zatul bagi tahu tadi 2.30 mungkin kita terpaksa break awal. Kita tengok apa yang dia orang nyatakan, tapi kita tengok nantilah. Kita laju sikit. Jadi petang ni topik kita fokus kepada kekuatan fasa penilaian. Tadi saya nampak ada orang tanya macam mana nak mula nak buat benda ni, macam mana anda nak faham struktur pasaran. Petang nanti sesi jam 6 nanti Jadi petang ni sesi 1 ni kita lihat kepada fokus kepada kekuatan fasa penilaian. Sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan beban asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sebab lebih daripada 10 tahun. Okey, kita lihat apa yang berlaku dalam pasaran untuk semasa. Kita laju sikit sebab saya mungkin terpaksa break awal. Tapi bukannya kita habis, kita break panjang sikit lah. Kita lihat kepada apa yang sedang berlaku dalam pasaran. Semua ni saya akan mula guna MT5 pada minggu depan. Jadinya yang anda tengok dekat Trading View sekarang ni,
saya akan berhenti update dekat sini dan anda kena tengok sesi live ni untuk nak tengok chat-chat saya. Jadi link tu saya biarkan, tapi chat tu tak update. Sekali-sekala sebulan dua minggu sekali ke saya akan update. Sebabnya kita buat dekat XM. Jadi kita ada platform kita iaitu dekat MT4 dan MT5. Kita akan update cuma dekat MT4, dekat MT5, tapi update dia tak sedetail macam ni sebab siapa yang pernah cuba lukis untuk MT4, MT5 anda tahu betapa susahnya nak lukis kat situ. Satu kita guna TradingView. Tapi cukup maklumat yang ada sampai H1, chart dia akan update sampailah kalau anda nak ikut update chart, anda kena ikut live dekat XM ni itu je. Okey, jadi kita lihat dekat kalender apa yang sedang berlaku. Semasa kalender pun saya akan gunakan kalender dekat XM. Saya kena set dia semua. Pada waktu ni saya tak preset dia lagi Jadi untuk semasa kalender, dalam kalender pagi tadi seperti saya sebut bersama Zatul tadi, kita ada RBNZ seperti dijangka menaikkan kadar faedah. Kenapa New Zealand dollar jatuh lepas dia naik kadar mula-mula bukan main dia kuat, lepas tu jatuh balik sebab itu memang dah dijangka. Kita dah sebut dari minggu lepas, pada hari ini, pada semalam, itu tak ada mengejutkan. Cumanya bahasa yang dikatakan bahawa dia jangka bahawa polisi sedia ada akan kekal dan dia akan pantau keadaan ekonomi dan bertindak sekiranya perlu. Jadi kita ada peningkatan kes COVID-19, 30 ke berapa kes sebab New Zealand tu tak ramai orang. Kambing biri-biri pun lagi banyak daripada orang dekat New Zealand. The thing is, jumlah kes dia semalam so awal pagi tadi, tak silap saya, awal pagi tadi dilaporkan meningkat dan ini menyebabkan kebimbangan bahawa kes aktiviti ekonomi mungkin boleh terganggu disebabkan oleh yang itu. Okey, jadi itu adalah untuk RBNZ pagi tadi. Petang ini, malam ni kita akan ada ADP Non-Farm Employment Change. Ini akan bagi lebih kurang clue kepada NFP. Market menjangkakan angka NFP yang lebih positif. Cumanya average hourly earnings dijangka akan menurun untuk kali ini, manakala untuk kadar pengangguran dijangka masih lagi dalam trend menurun untuk US. Lain daripada tu, nothing much. Oman. Nothing much. Untuk NFP kali ini, itu akan shape apa pendapat pasaran kepada apa yang dinyatakan oleh Fed Powell dalam FOMC yang lepas. According to Fed Powell, tapering akan bermula pada bulan 11. Akan diumumkan pada bulan 11. Dan keseluruhan 120 bilion purchases akan dikurangkan kepada kosong pada pertengahan tahun depan. Itu yang Fed Powell kata dalam press conference dia. Jadi sekiranya angka ni positif, ini boleh menyokong kepada kekuatan US dollar, boleh menyebabkan pasaran saham mula jatuh dan US dollar dah disokong, tetapi dia tak akan pergi jauh. Dia akan untuk jangka pendek, yes, 2-3 hari kuat, lepas tu dia akan lebih sideways. Yang akan jatuh pada waktu tu pasaran saham, yen akan kuat, dolar akan sideways ke atas, lepas tu dia akan jatuh. Itu yang kita punya view untuk semasa berdasarkan apa kita nampak dekat pasaran dekat Fed policy semasa. Kita tengok dekat indeks, seperti saya nyatakan tadi, ke arah tapering ni adalah untuk bulan depan, bulan 11. Ke arah yang tu kita akan dapati pasaran akan masih lagi mengukuh. Tetapi sekitar pada bulan 11 nanti ini mungkin boleh berlaku. Waalaikumsalam Jo. Ini mungkin boleh berlaku. Satu lagi kenaikan, tetapi on the shorter time frame kita masih menjangkakan indeks akan melakukan this correction. Correction ini saya berminat untuk nak membeli sama ada US 500, sama ada kepada US 30, sama ada either one. Saya tukar a bit. Remember semalam kita letak W, X dan Y, ingat tak? Hari ini saya tukar dia kepada A, B dan C. Sebabnya kita jangkakan sini akan pecut disebabkan yen pair
pun dah sampai kawasan resistan. Okey, sebelum ni saya letakkan W, X dan Y sebab struktur dia adalah dapat lukis A, B dan C. Cumanya apa yang dijangka di sini saya boleh lukis A, B dan C sini. Maksudnya sebagai flat A, B dan C, tetapi result dia sama. Faham tak? Result dia sama. Sini akan ada 5 wave. Ini akan 5 wave. Kalau saya lukis dia sebagai W, X dan Y, sini 3. Sini adalah A, sini B, sini pun 5 wave. Jadi tak kisah. Faham tak? Situ boleh jadi flat. B dia tinggi. Faham? Apa pun di sini kita jangkakan 5 wave. We were waiting untuk data ini semalam. Ingat tak? Kita menunggu sama ada dia akan membuat yang besar ataupun dia akan berhenti dan akan test high kat sini Dan apa pun kalau dia flat ataupun dia adalah ni dia adalah zigzag, tak kisah. Di sini ada 5 wave. Kita ada yen pair dijangka akan buat wave 3. Di sini akan buat DJ lain sikit struktur dia, tapi ini pun boleh lukis sebagai 5. 1, 2 or whatever. Sini dapat lukis sebagai 5. Cukup lekuk dia kalau nak paksa melukis. AUD JPY juga dijangka akan menghabiskan struktur ini, one more high, dan buat 5 wave dalam C. Samalah dengan indeks tadi. Dan CAD JPY one more high sebelum dia buat 3 wave, dan di sini akan ada 5 wave yang pertama. 1, 2, 3, 4 dan 5. Maksudnya H1 dan ke bawah kita jangkakan yen dynamic untuk H1 dan ke bawah. Okey, itu adalah untuk CAD JPY. Nasdaq tak minat nak masuk dia. Sebab Nasdaq paling lemah. Coy, antara 3 tu dia yang break awal ke bawah kan. Jangan trade dia. Ini tak turun lagi. Kalau bayangkan kita tengok macam ni. Tengok dia macam ni. Tengok dia macam ni. Ini adalah US 500. Dia benda logik je. Ni US 500. Kita tahu lebih kurang sama kan. US 30. Ini US 100. Okey. Apa beza chart 3 ni? Yang ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 macam ni. Okey. Dia dah break ke tak US 500? Sekejap US 500. Okey, dia break dalam 5 wave. Okey. Ni break dalam 5 wave. 5. Okey, ni US 30 benda yang sama. 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan kita katakan dia break dalam 3. Tak kisah 5, 3 apa pun, turun yang dekat sini adalah 5 wave. Turun yang dekat sini adalah 5 wave. Okey, kalau kita tengok US 100, US 100, dia break awal tau. Yang ini Ini adalah pada 28 September. Jadi antara 3 ni dia yang paling lama. Dia yang paling lemah 28 September. Low ini, low yang US 30 ni, yang ini, low ini adalah tempat Nasdaq tadi break. Yang ini. Low yang ini adalah tempat Nasdaq break. Nasdaq break waktu yang lain-lain tak break. Maksudnya Nasdaq lemah. Kan? Jadi naturally dia akan sampai dahulu. Nasdaq dalam yang ini, dalam yang ini 1 2 3 1 2 3 dia break yang ini. Ini dia break. Lepas tu dia bounce balik. Yang ini. Yang ini dia. Yang ini dia.
Alah, salah lukis. Tak apa, sama je lah. Nasdaq dah break awal. Jadi, naturally dia akan sampai awal untuk 100%. Tapi, dijangkakan dia akan bermain dalam ni. Sementara tunggu yang lain untuk sampai equilibrium dia. Jadi, kalau anda trade yang ni, boleh. Ada setup. Memang kita ada bincangkan, memang ada setup. Tapi, akan ke laut dululah. Akan float dahululah. Untuk US 100. Sebab dia lag. Ini yang paling lemah antara tiga ni. Ini yang paling lemah. Saya akan pilih US 30. Sebab US 30 struktur dia 3. Ini struktur 5. Jadi ini adalah lebih kuat. Ini dia lemah. Jadi kalau kalau yang lain buat extra leg ni, ini mungkin naik tak sampai 50%, dia hit, dia jadi A, B dan C. Yang lain masih dalam kotak, dia naik ke atas. Ini dah jadi ABC, dia completekan equal leg bawah ni pula. Rupanya dia internal structure. Habis. Kita dah betul tadi, tapi cumanya kepada 3 structure ni, dia yang paling lemah. Jadi trade sama ada yang this is the first choice. Satu, saya masih kekalkan dia sebagai 3 swing. Ini 5. Ini saya masih kekalkan 3 swing. Boleh lukis 5. Boleh lukis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh je lukis 5. Okay, saya berminat untuk nak long index kalau dia ke bawah. Kita masih menjangka indeks ke bawah lagi untuk kita long. Jangan short dia. Asalkan anda tak short. Tapi dia ke bawah. Betul. Trend dia ke atas. Dah kenapa nak lawan trend? Simple je. Okey. Jadi US 100 yang ini. Yang ini dia break. Yang 3-28 September tadi. Yang lain tadi. Dia dah break. Yang lain tak break. So, ini dah dekat nak sampai dekat equilibrium. Dah dekat. Sampai dekat tak? Dah sampai dah. Dan kita ada reaksi pun. But I don't share that one. Sebabnya dia yang paling lemah. Dia yang paling lemah kat sini. Okey, paling senang kalau anda trade US 100, anda tak dapat lari daripada lihat kepada contohnya kepada ETF, anda tak dapat lari. Kalau US 100 anda tak dapat nak lari daripada lihat kepada ETF seperti ni maksud saya. Ini adalah US 100. Ni US 100. Memang dia sampai. Memang dia sampai. Ini adalah XLK tech sector. Okey, ini adalah tech sector. Anda tak dapat lari daripada tengok benda-benda ni kalau trade US 100. Structure dia lebih kurang sama. Okey, ni pun sampai dalam equilibrium. Dan satu lagi adalah tengok kepada 2 atau 3 syarikat tech. Apple contohnya. Apple tak sampai lagi. So kalau Apple tak sampai lagi, saya tak akan pergi apa? Saya tak akan pergi long untuk Nasdaq. I won't. Ni tak sampai lagi. 3 wave dia tak sampai lagi. Kenapa kita tengok 3 ni? Sebab dia sama. Structure dia sama. Dia tak adalah satu tu sama. Tetapi structure dia sama. Jadi especially masa pembetulan anda tengok benda ni. Okay, so kita masih ada Apple yang tak sampai lagi. Jadi ini jangan long dahulu. Belum masanya. Entah dia jadi benda lain. Dia jadi A, B, C. Dia jauh sikit. Dia jadi jauh sikit dalam ni. Okay, itu adalah untuk Nasdaq.
belum masa dia dah sampai, tapi sebab tu saya tak letakkan sebagai trade ideas. Okey, itulah yang saya cari adalah US 500, US 30, even kepada DAX. Even kepada DAX untuk dia sampai equal leg. Okey, maksudnya masih ke bawah, indeks masih ke bawah. Setakat ini tak ada struktur yang menunjukkan dia nak ke atas. Kita ada Nikkei yang dah break lower low, kan? Dah break lower low, so masih ke bawah. Masih ke bawah. Kita ada untuk UK 100 dalam triangle. Ini elakkan, jangan trade UK 100 pada waktu ni. Kita ada IBEX yang complete this move dan memulakan at least 3 swing ke bawah. So, indeks masih ke bawah. Kita akan tunggu indeks melengkapkan correction dia untuk nak long. Itu bermaksud untuk UJ kat sini, kita boleh habiskan dia macam ni tau. Saya boleh habiskan dia macam ni. Ataupun WXY macam ni. Saya boleh habiskan dia macam ni. Sorry, betul lah tadi. Saya boleh habiskan dia macam ni. A, B dan C. Ataupun W, X dan Y lah. Tak kisah. Ataupun A kat sini, B kat sini dan C. Saya boleh habis. Apa pun anda tak trade dia. Yes, saya dah memang betul dia ada higher high. Anda kalau teknik anda ada kata nak long. Saya tak ada untuk entry yang ini. Dia ada incomplete sequence ke atas, tapi kita tahu bahawa dollar index dah berada dalam kawasan resisten. Kalau ini mula jatuh, UJ kat sini akan mula jatuh. Kalau UJ kat sini, kalau dollar index kat sini jatuh, dia dah dalam kawasan resisten. So, saya tak berminat untuk nak long UJ semasa. Saya tak berminat. Kita sedang jangka untuk indeks ke atas, yes, UJ ke atas. As long as anda tak short dia, anda okey. As long as anda tak short dia, anda okey. Cumanya saya tak berminat untuk nak trade dia. UJ ni saya dah lama bagi tahu. Saya tak berminat untuk trade dia sebab struktur dia adalah macam ni. Tak ada trend. Try buka time frame besar, anda akan nampak apa saya maksudkan. Dia dalam range, this type of range move. So, saya tak minat. I would rather trade untuk yen pair lain berbanding dengan nak trade UJ ni. Euro JPY, whether this move dah habis dan kita memulakan ke bawah, ini dah cukup. Ini dah cukup untuk dia memulakan move ke ataupun satu lagi high. 1, 2, 3, 4, 5 tak. Very marginal untuk Euro JPY. Apapun dia tak dijangka melengkapkan break that high. Sebabnya kita jangka untuk indeks buat 5 wave ke bawah tadi. Maksudnya there will be acceleration dalam Euro JPY kat situ. GBP JPY more downward move seiring dengan 5 wave untuk indeks. AUD JPY either one more high ataupun dia dah habis. Ini boleh jadi A, B dan C untuk naik ke atas sebelum dia melengkapkan this move. Okey. Apa pun anda tak pergi long dia sekarang. Belum masanya untuk long yen pair. Unless index tadi complete, then kita akan katakan ini ke atas. Index tak complete lagi ke bawah. CAD JPY one more high seiring dengan harga minyak one more high sebelum dia buat ke bawah. Sama dengan apa yang anda nampak untuk harga minyak di sini. Ini adalah 4 with 3 dan one more high. Sama dengan harga minyak tadi. Saya berminat untuk nak long minyak.
ataupun cari company minyak. Ni sebab dia. Ini adalah satu higher high, 5 wave. 5 wave. So wave 2 ni saya berminat untuk nak cari long. Maksudnya Canada dollar kat sini, Canada dollar kat sini akan buat double. Dia tak akan terlalu lemah. Sini akan buat double. Okey? Dengan kekuatan minyak. Malaysia ringgit akan ada kekuatan sikit. Saudi rial akan ada kekuatan sikit banding dengan US dollar. Boleh? Sama je. Okey? Itu adalah untuk CAT JPY. One more high sebelum dia buat this correction. This correction ini dalam 3 wave. Sebelum dia bounce balik dengan kekuatan minyak. Okey, maksudnya apa yang kita sedang jangkakan sekarang ni adalah indeks sedang dijangka akan meneruskan pembetulan ke bawah. Anda tak short indeks, anda tunggu pembetulan tu habis untuk long. Tetapi kalau anda nak ada set up untuk short indeks, anda short yen pair. Cari anda punya set up untuk short yen pair. US dollar akan lebih sideway. US dollar akan lebih sideway. Jadi kita jangkakan dolar akan buat this 3 wave move dan habiskan wave 5. Ingat, dolar berada dalam equilibrium area. Ini boleh habis seperti kita nyatakan sebelum ni. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan dia habis ke bawah. Kenapa kita tak lukis macam ni? Disebabkan kita masih menjangka untuk UJ melengkapkan pergerakan ini. Sebab itu kita tak lukis dolar indeks ke bawah. Kalau dolar indeks ke bawah, susah USD JPY ni nak naik. Sebabnya US dollar lemah, kan? Jadi ini membenarkan untuk pergerakan di pasaran saham melengkapkan equal leg yang daripada bawah ni. Melengkapkan this structure ke atas. Itu sebab dia. Sebab tu kita masih lukis dolar ke atas, US dollar JPY ke atas. Boleh tak USD JPY naik sedangkan indeks naik? Sedangkan yen pair lain turun? Boleh? Sebab kekuatan US dollar. Itu cuma berlaku dalam wave 5. Seperti yang kita nyatakan, kita pun pernah nampak benda tu berlaku few time. Kita ambil yang ni lah. Ini pun sama. Ini adalah DXY. Ini adalah AUD JPY, apa-apalah AUD JPY. Boleh tak benda tu berlaku? Boleh. Di mana pada sebelum COVID-19 punya kejatuhan, kita pun nampak benda ni. Bila indeks habis dia punya trend yang hujung ni, wave 5 ni, bila indeks menghabiskan yang ini, kita nampak pada waktu yang itu, dolar kuat. Ni, dolar tengah kuat pada waktu tu. Nampak? Dolar kuat pada waktu ni. Waktu yang sama. Waktu yang sama ni. Nampak time kat atas tu. Pada waktu tu ada nampak untuk AUD JPY. Mana dia? Kat mana dia? Terlebih. Alah. Kat mana ni? Sini. Okey, AUD JPY kat sini. Melakukan pergerakan ini. Dia tak naik. AUD JPY. Sideway. Sideway.
pada waktu itu. Ini disebabkan oleh kekuatan US dollar. Indeks naik, dia tak naik pun. Dia tak naik pun pada waktu itu. Sedangkan indeks naik. Kalau kita ambil lain-lain YNTEC, ada yang turun pada waktu ni, NZD, JPY. Okey, kita kena break dahulu. Sebabnya saya ada sesi sekejap. Okey, saya ada sesi sekejap. Kita sambung balik selepas iklan nanti. Kita cerita balik benda ni. Kita sambung balik selepas ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung balik atas ni.